سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا من هو في علوه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في عطائه كبير، يا من هو في مجده مبين. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا منك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imami wal Ma'mum. Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Alim Al-Allamatu Syekh Ibn al-Imad al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tajuk kita pada pagi ini masih lagi berkaitan menegur imam jika imam membaca salah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan demikian juga jika duduk. Betul situ Jufri? Atau atas lagi? Demikian juga jika diqasadkan menegur dan bacaan atau diitlakkan walaupun dengan qasad semata-mata, menegurnya tidak juga batal sembahyangnya. Mengikut pandangan ulama mazhab kita Al-Imam Syafi'i, sekiranya imam tersalah baca ataupun imam terlupa baca ayat-ayat yang nak dibaca, bagi mereka yang menegur di belakang, ini makmum. Makmum ni mana tahu dia ada niat niat dia kadang-kadang niat tegur je, ataupun niat dia nak sambungkan ayat yang imam tersangkut. Dia tak ada niat itu bacaan dalam semayang ke, ataupun niat itu nak beritahu tu imam ke, ataupun langsung tak ada apa-apa, sekadar dia tegur je. Semayang makmum yang tegur ni sah ke tak sah? Berbeza-beza pandangan di kalangan ulama Syafi'i. Tetapi pengarang kitab kita ini cenderung kepada pendapat tak batal semayang. Kalau makmum tegur imam ni kerana imam tersalah baca ataupun tersangkut bacaan, ataupun tak cukup rakaat dan sebagainya, makmum ni hukumnya tak batal semayang kerana perbuatan itu masih lagi berlega dalam bab semayang.
Sebab baca surah dalam sembahyang ni ialah bacaan dalam sembahyang. Jadi imam tersangkut, dia sambung. Kerana dia sambung ni masih lagi dalam bab sembahyang, maka hukumnya tidak batas sembahyang. Maka hukumnya tidak batas sembahyang. Apa hujah ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i? Di antaranya Syekh Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq dalam kitab At-Tazkirah, dalam bab khilaf di kalangan ulama Syafi'i permasalahan ini, menegaskan bahawa hukumnya tidak batal. Sebab apa? Li'annahu min maslahatis salah, kerana ia masih lagi dalam berkaitan kemaslahatan dalam solat. Kalau tak disambung bacaan imam ni, barangkali tak habis, imam tu sangkut kena sambung. Jadi dia masih lagi ada kaitan dalam solat. Oleh sebab itu tak batas sembahyang. Dan demikian juga jika duduk ia dalam salah satu daripada rakaat sembahyangnya dan bertasbih ia bertujuan memberitahu imamnya. Demikianlah dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq di dalam kitab beliau yang terkenal At-Tazkirah, nama kitab ni. Dalam kitab At-Tazkirah, berdasarkan bahawa teguran itu daripada maslahah sembahyang juga. Begitu juga kalau imam contohnya duduk antara duduk tasyahud awal bukan pada tempat dia, ataupun imam ni bangun tanpa duduk tasyahud awal, ataupun sepatutnya itu rakaat naik rakaat kedua, imam sangka dah rakaat kedua dia pun duduk tasyahud awal, makmum pun tegur subhanallah, subhanallah. Tegur ni ada berkaitan dalam bab solat. Walaupun tukang tegur ni pun tak tahu nak niat zikir ke, nak niat beritahu ke, dia kira dia tahu imam tersilap dia subhanallah, dia kata batal ke sembahyang makmum ni? Ulama kata tak batal. Di antaranya al-Imam Abu Ishaq dalam kitabnya At-Tazkirah menyatakan tidak batal kerana ia adalah berkaitan dalam bab sembahyang lagi. Lain kalau tak ada berkaitan dalam bab sembahyang, itu memerlukan kepada niat. Permasalahan menegur imam ni, memberi ingat kepada imam, terbahagi kepada ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat dan ada kalanya harus. Ada kalanya wajib beringat kepada orang yang solat ni, kita tegur. Ada kalanya wajib. Ulama fiqh bagi contoh ke inzari musyrifin ala halakin, kerana memberi inzar, memberi ingat pada orang yang sembahyang ni yang hampir kepada tenggelam dia ataupun binasa. Macam viral baru ni, sembahyang dalam air, katakan sembahyang dalam air, tengah tu imam sujud dalam air, ular dia di atas dia, kita sembahyang atas bukit, atau bau nak sujud kan, ular tepi tu, kata subhanallah, semua imam tu takut nampak ular contohnya, melompat terus dia, katakan begitu. Ataupun dia tengah sembahyang dalam sungai ni, tiba-tiba air daripada atas. Kita kalau mandi kat sungai ni, kita tak perasan, kadang-kadang di atas nun dia hujan, air datang, hanyut kita. Orang kampung saya yang hanyut-hanyut tu pergi mandi sungai, hujan-hujannya rupanya di gunung hujan lebat, rupanya di gunung tengah-tengah menyelam, air datang, habis hanyut terus. Sebab mandi sungai ni memang tempat kita ni dia renyai-renyai, kita nampak air mula-mula keruh je, tiba-tiba datang air besar, hanyut terus, mati. Habis pokok-pokok semua, lama tenggelam. Begitulah contohnya tengah bersemayang, seronok-seronok semayang ni dalam sungai, rupanya di atas air datang, kita pun beringat kepada dia, wajib beringat.
Subhanallah, tengok air, cepat-cepat lompat, selamat, alhamdulillah. Kalau sujud kan, innalillah terus. Ketika itu kata ulama hukumnya wajib. Ataupun ada orang yang semayang, ada binatang ataupun yang berbisa, ular, kala dan sebagainya. Kita nampak tengah semayang ni ada ular, ada kala kan, yang datang kepada imam, kita pun beringat kepada imam, subhanallah. Imam pun terkejut. Imam jangan tanya subhanallah apa pula. Subhanallah, tengok ada lipan dan ada kala ketika itu hukumnya adalah wajib diberi ingat kepada dia. Yang kedua, mandubun, sunat. Ketika mana sunat ni? Katambihil imami ala sahwihi, iaitu beri ingat kepada imam ketika terlupa. Dia sudut bacaan dia ataupun seumpama dia terlupa. Jadi sunat kita ingatkan dia. Kalau imam tengah baca dia terlupa, kalau kita tak ingatkan dia, kita pun tak hafal. Ataupun kita hafal, kita tak ingatkan dia, tak menjadi berdosa. Hukumnya sunat sahaja. Dan ada kalanya harus. Ada kalanya harus. Harus ketika mana? Kal izni fid dukhul, seperti minta izin untuk masuk. Seperti minta izin untuk masuk. Subhanallah, ataupun minta izin untuk masuk ni, dia bacalah ayat Quran, udkhuluha bisalamin, atau udkhuluha bisalamin aminin, dalam surah Al-Hijr ayat 46. Masuklah dengan salam dalam keadaan kamu aman. Maknanya dia minta izin untuk masuk. Untuk masuk. Jadi kalau imam pun sambung balik ayat udkhuluha bisalam, ini tak ada kaitan dalam bab semayang ni. Ini tak ada kaitan bab semayang, nak minta izin masuk rumah, nak minta izin nak bawa sesuatu, nak bawa kereta dan sebagainya. Ini tak ada kaitan dalam bab semayang. Ia memerlu pada niat. Niat dia adalah niat baca Quran. Kena niat baca Quran. Walaupun dalam waktu yang sama, seperti minta izin untuk masuk rumah, ataupun seumpamanya digabungkan dua niat ini. Kalau tak ada gabung baca Quran, semayang boleh jadi batal sebab dia tak ada kaitan dalam bab semayang. Berbeza yang tadi subhanallah dan sebagainya, dia mempunyai kaitan dalam bab semayang. Maka ketika itulah Syekh Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak batal semayang selagi mana ianya ada berkaitan dalam bab semayang. Tapi kalau tak ada kaitan dalam bab semayang, maka memerlukan kepada niat, iaitu niat baca Quran dalam waktu yang sama juga niat dalam waktu yang sama juga niat ianya memberitahu dan seumpamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, contohnya imam ni duduk tasyahud awal pada rakaat pertama. Sebab duduk tasyahud awal ni pada rakaat kedua. Dia duduk rakaat pertama. Makmum belakang sebut subhanallah, dia pun terpinggir-pinggir, subhanallah, kenapa pula? Apa salah aku? Dia pun duduk juga tasyahud awal, sedangkan baru rakaat pertama. Ada seorang makmum pula, dia pun baca ayat Quran dalam suratul Baqarah ayat 238. Tok imam ni pun pandai bahasa Arab. Dia pun baca wa qumu lillahi qanitin, bangunlah sekalian kamu dalam keadaan kamu tenang. Tok imam kata suruh bangun. Wa qumu tu suruh bangun. Qama yaqumu qum. Subhanallah, subhanallah, aku mana tahu subhanallah sebab apa subhanallah. Jadi kerana ada seorang makmum, dia beri ingat wa qumu lillahi qanitin, suruh bangun. Imam pun Allahu Akbar, naik bangun. Batal ke tak batal semayang? Imam Abu Ishaq kata
tak batal semayang. Kenapa tak batal? Kerana masih lagi berkaitan dalam bab semayang. Kerana imam ni duduk tasyahud awal atau tahiyat awal ni bukan pada tempat dia. Ini pandangan Imam Abu Ishaq dalam kitabnya At-Tazkirah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka sunat bagi lelaki membaca tasbih subhanallah, membaca subhanallah. Bagi perempuan iaitu dinamanya tasfiq nanti, iaitu tasbih. Sekiranya lelaki ni dia tak baca subhanallah, lau saffaqa zak, jika dia hanya tepuk begini, tepuk, sepatutnya dia bertasbih tapi dia tepuk. Kalau dia niat bermain-main, batal sembahyang. Kalau ianya menepuk tidak berturut-turut 3 kali, maka tak batallah sembahyang. Tapi makruh, kerana perbuatan itu bukan untuk lelaki. Bukan untuk lelaki. Ulama kita mazhab Imam Syafi'i berbeza-beza pandangan hukum kita bertepuk tangan ni. Tepuk tangan. Syekh Ramli rahimahullah ta'ala menyebut haram menepuk tangan di luar sembahyang kalau berniat untuk bermain-main. Kalau tak ada bermain-main, hukumnya makruh. Ini pandangan Al-Imam Syekh Ramli. Yahrumu tasfiqu kharijas salat, haram menepuk tangan di luar sembahyang. In kana bi qasdil la'bi, kalau tujuan bermain-main, wa illa kuriha wa illam yaqsid al-la'ba, kalau tidak berniat untuk bermain-main, hukumnya makruh. Dinakalkan daripada Syekh Ibn Hajar makruh. Syekh Ibn Hajar kata tak ada haram, tapi kesimpulannya makruh. Lain daripada Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ni, biasa Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli selalu tak sama pandangan, walaupun mereka guru yang sama. Tapi mazhab Imam Syafi'i, biasalah tu, kita berbeza pandangan, tetapi tidak terkeluar daripada mazhab Al-Imam Syafi'i, dan berjaga ada adab dari sudut berbeza pandangan. Berbeza pandangan. Lain daripada mereka ini menyatakan bahawa haram semata-mata kalau tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, hukumnya tidak haram. Ada pandangan ulama Syafi'i yang straight, fatasfiqi fi majlis zikri, dia kata, seperti menepuk tangan dalam majlis zikir. Jadi kalau waktu zikir, Allah, 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 kita tepuk begitu. Apa tujuan? Tak ada apa tujuan. Tak ada tu tujuan. Tak ada tujuan. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Bujairimi Al-Khatib, menyatakan, dia kata, ada kata haram, al-hurmatu mutlaqan ma lam yakun li hajatin, selama mana tidak ada hajat, kat tasfiqi fi majlis zikri, seperti tepuk tangan dalam majlis zikir. Ini yang disebut oleh Syekh Khatib. Manakala Syekh Ibn Hajar menyatakan tak adalah sampai haram, tak sampai kepada haram, hukumnya makruh sahaja. Kalau tanpa ada apa sebab-sebab, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Macam disebut oleh ulama, contohnya kita latih orang. Kita kata, mai sini, mai sini, mai sini, kita tepuk kan. Mai, ada tepuk ni kerana nak bagi orang datang. Dia berlatih sukan contohnya. Jadi kita pun tengah latih sukan, kita tepuk-tepuk ni kena, mai sini, mai sini. Kan? Maka tepuk itu tak jadi haram. Dia tak jadi haram, sebagaimana yang disebut oleh Shibra Milisi dalam mensyarahkan kitab
ataupun bagi hasyiah kitab Nihayatul Muhtaj. Ataupun orang berzikir tengah sedap-sedap zikir, nak bagi dia berhenti. Dia selalu kalau kita duduk dalam zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam mana nak bagi berhenti? Jadi Tok Syekh ni pun tepuk tangan, anak murid pun la ilaha illallah, kan? Sebab kalau Tok Syekh naik kan, la ilaha illallah, nak bagi tahu, anak murid lagi la ilaha illallah. Sebenarnya Tok Syekh ni la ilaha illallah tu nak bagi berhenti. Lagi la ilaha illallah, lagi ni naik, kan? Jadi macam mana nak bagi berhenti? Biasa kalau kita duduk dalam zikir, jadi Tok Syekh ni tepuk tangan, ada hajat, dia ada hajat untuk supaya berhenti. Walaupun tepuk begini, hukum asal tepuk begini, tapi hukum tepuk begini, adakah jadi haram? Inilah pandangan ulama Syafi'i. Kalau tepuk begini sama macam dalam semayang. Kalau tepuk direct ini, ada yang kata makruh, ada kata haram. Masa saya duduk di Azhar dulu, ada pensyarah Al-Azhar mengarang kitab tebal, bab at-tasfiq. Tebal, cerita bab tepuk tangan macam ni, tepuk tangan macam ni, kan? Buat orang Mesir ni dia suka tepuk tangan, apapun dia tepuk tangan. Orang Mesir biasa tepuk tangan. Jadi suasana Mesir tak sama dengan suasana di Saudi. Ulama Saudi kalau tepuk tangan haram belaka, begitu. Dia begitu straight. Kalau apa pun dia kata, kalau dapat nikmat kata subhanallah. Takkan dalam majlis-majlis penyampaian hadiah, contoh penyampaian hadiah, orang tu dapat anugerah, kita berkata takbir, ataupun macam mana, kan? Jadi lain pula. Jadi Mesir ni dia ulama dia pertengahan sedikit, dia bahaskan hukum tepuk tangan ni. Jadi inilah pandangan di kalangan ulama kita Syafi'i. Saya tak bahas mazhab lain, mazhab Imam Syafi'i kalau ada hajat, macam mana pun pandangan Syekh Ibn Hajar kata makruh. Syekh Ibn Hajar kata makruh. Tetapi kalau ada hajat, ada kalanya tidak makruh. Kesimpulannya, tanpa ada hajat hukumnya makruh, tak sampailah kata tahap haram. Kerana kalau kita berlatih tepuk tangan, dosa kan? Syekh Ibn Hajar kata, kalau kita mari kita sama-sama berlatih sekarang tepuk tangan, tepuk tangan macam ni, kita berlatih, dosa tak? Tepuk sini pun boleh, tepuk sini pun boleh, tepuk tangan. Jadi macam mana pula kita kata haram? Kata Syekh Ibn Hajar, kalau saja-saja kita tepuk macam ni, haram tak? Takkan jadi haram. Begitu. Jadi pandangan Syekh Ibn Hajar ini kita raikan pandangan yang mu'tadil, pertengahan. Tidaklah kita hukumkan haram, kita kata bid'ah dan sebagainya. Kalau belah-belah Saudi, dia kira bid'ah belaka, ataupun terus kata ini tak betul, kena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau penyampaian hadiah anak-anak ni pakat semua subhanallah, subhanallah, takut main-main pula subhanallah. Ada orang baca kadang-kadang macam amin doa, kan? Amin doa, bacalah amin betul, amin. Ni kadang-kadang amin, amin, main-main, kan? Amin ni kita minta istajib doa ana, ya Allah mustajabkanlah doa kami. Tiba-tiba kita sebut amin tu macam main-main, ditakuti bermain-main dengan kalimah subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu Syekh Ibn Hajar ni pandangan dia tengah sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau nak lebih baik, seperti mana dalam semayang, iaitu tepuk, tepuk, iaitu tapak di belakang belakang tangan kanan, ditepuk di atas perut tangan kiri, sebagaimana di dalam menegur di dalam semayang. Itu terlebih afdal. Adapun kata tepuk ini iblis dan syaitan sebagainya, wallahu alam, dalam kitab fiqh tidak mendatangkan mana-mana riwayat. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kita tengok balik kitab kita. Ini telah diperjelaskan oleh Imam Abu Ishaq dalam kitab tazkirahnya, berdasarkan bahawa teguran itu daripada maslahah semayang jua, bersalahan jika meminta izin seorang
hendak masuk ke rumah walhal ia sedang dalam semayang, lalu membaca ia. Ini orang nak masuk rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nampak kereta ada kan, pintu pun dah terbuka. Tadi dia suruh aku datang pukul 3, aku dah datang. Call kan, tak jawab pula. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rupanya kawan kita ni tengah semayang. Dia dah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kau ni ada rumah ke tak ada? Lama dah aku beri salam ni. Tiba-tiba dia pun menyahut, udkhuluha bisalam. Aku ada sebenarnya tengah semayang ni. Kalau kau nak masuk, masuklah. Jadi dia baca udkhuluha bisalam ni ayat Quran. Yang pertama kena niat itu ayat Quran. Dan surah Hijr ayat 46. Sebab tak boleh baca dalam semayang mereka ayat Quran, sebagaimana teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, wahai Muawiyah, inna salatana la tasluhu fiha kalamul adamiyyin wa innamat tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Wahai Muawiyah, dalam semayang ni tak boleh lain, tak boleh perkataan manusia ni, tak boleh, melainkan Quran, tasbih. Baca Quran boleh, bertahmid boleh. Jadi kita baca ayat Quran, niat baca Quran, dalam waktu yang sama niat bagi kawan ni boleh masuk rumah. Kerana peringkat awal niat dia itu adalah niat baca Quran, tak batas semayang. Ini kita bahas dalam hukum fiqh dalam bab niat, ataupun dalam kaedah-kaedah fiqh disebut al-umuru bimaqasidiha, iaitu segala perkara berdasarkan niat dia, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, hanya senya amalan itu, sihhatuha, sahnya amalan itu, wa mu'tabaratuha, dan diambil kira ibadat tersebut, iaitu binniyah, dengan niat. Hadis tu innamal a'malu binniyat ataupun al-umuru bimaqasidiha. Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh ketika baca kitab Al-Ashbah wan Nazair, dia huraikan al-umuru bimaqasidiha ni, al-umuru mu'tabaratun bimaqasidiha. Tuan Guru Haji Hashim, Allah yarhamuh, ketika baca kitab Al-Ashbah wan Nazair, al-umuru mu'tabaratun, segala perkara itu diambil kira, ataupun al-umuru mu'tabaratan, al-umuru hala kauniha mu'tabaratan, segala perkara itu keadaannya diambil kira, dinilai berdasarkan apa? Bimaqasidiha, iaitu niat dia. Apa niat kita? Kalau niat kita nak beritahu kepada kawan masuklah rumah, batal semayang. Sebab masuk rumah ni tak ada kaitan dalam bab semayang. Jadi untuk mengelakkan supaya jangan batal, maka hendaklah berniat baca tadi udkhuluha bisalam, niat baca Quran dalam waktu yang sama, bagi izin kawan ni masuk. Ini kesepakatan ulama mazhab al-Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun kita tengok kitab kita. Maka jika qasad bacaan dia niat baca Quran atau jawapan serta bacaan diitlakkan, maka tidak batas semayang. Ini Syekh Abu Ishaq dia kata tak batal, sama ada niat bacaan ke, sama ada kasad ia bagi izin. Dia kena ingat tu, iaitu pertama niat baca. Sepakat ulama Syafi'i kata tak batas sembahyang sebab dia baca ayat Quran. Pandangan yang kedua pula, dia baca serta niat bagi izin kawan, tak batas sembahyang. Yang ketiga, tak ada apa-apa niat, maka tak batas sembahyang. Tinggal dalam ni, kalau baca kena nak beritahu saja, tak disebut
Oleh sebab itu ulama fiqh Syafi'i kata kalau baca kena nak beritahu, boleh batal sembahyang. Yang tak batal sembahyang baca Quran. Yang kedua, baca Quran dan niat nak beritahu, boleh masuk. Ataupun macam kita orang awam, mana tahu niat-niat ni, baca je. Syekh Abu Ishaq kata tak batas sembahyang. Mana Imam Abu Ishaq ni pandangan dia ringan sikit. Berbeza dengan kalau kita tengok dalam Busyra Karim dan kitab-kitab fiqh, ada yang straight, kalau itlaq batas sembahyang. Mana kalau kita baca kitab fiqh ni, ulama Syafi'i sendiri berbeza-beza pandangan, melihat kepada kemaslahatan. Mungkin ada orang dalam negara tu tak apa pandai, macam kita ni jarang dengar pun bab-bab ni. Hari ni pun mudah kena niat juga ya ustaz. Kena niat. Contohnya kan, dia makcik-makcik kakak-kakak ni tengah semayang. Mak oi, mak. Dia tak sedar mak dia tengah semayang. Mak, tadi mak yang suruh masak ni. Nak masak apa dia, macam mana ni? Contoh kalau nak masak, orang nak masak dia perintah mana-mana. Rupanya mak tengah semayang. Mak pun kuatkan Allahu Akbar. Rupanya mak semayang. Awal pula mak semayang hari ni. Allahu Akbar ni niat apa? Sebenarnya Allahu Akbar ni, mak ni Allahu Akbar kena nak beritahu. Nak beritahu anak dia bahawa mak tengah semayang. Mak tengah semayang. Jadi kalau pakai pandangan Syekh Abu Ishaq ini, bila sebut Allahu Akbar ni tak ada apa-apa niat pun, tak batas semayang. Tak batas semayang. Dia lebih meraihkan keadaan, kerana dia bukan bercakap. Kalau dia bercakap aku tengah semayang, itu ia batal. Kau panggil aku apa pasal aku tengah semayang, itu batal. Itu batal. Tapi kalau subhanallah, dia masih bertasbih, masih lagi termasuk umum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan dalam solat ini ialah baca Quran dan tasbih dan juga berzikir. Ini pandangan Syekh Abu Ishaq dalam kitab At-Tazkirah. Dia cerita dalam bab khilaf, panjang dalam bab khilaf. Tapi sekarang dah tahu, kita raih juga pandangan ulama lain. Kita baca subhanallah itu zikir ataupun tasbih dalam waktu yang sama nak beritahu aku ni tengah semayang, itu terlebih afdal. Itu terlebih afdal, meraihkan pandangan-pandangan yang lain. Semua balik kita. Dan jika qasad izin sahaja, nampak ni, kalau dia qasad niat udkhuluha bisalam, bukan niat baca Quran, bukan niat baca Quran dan bagi izin ataupun itlaq, tapi semata-mata baca tu, masuklah kamu. Dia baca ni, apa hukum? Nasaya batalah semayangnya. Yang tak batal 3 je tadi. Baca Quran, atau baca Quran niat bagi izin masuk, ataupun dia tak tahu apa-apa. Bagi orang awam tak tahu niat ke tak niat, ya Allah, kita kata semayang kau sah. Tapi kalau niat kena beritahu, ulama kita Syafi'i kata batal. Kenapa batal? Kita kata Tok Syekh, kenapa batal? Kerana izin itu bukan daripada maslahah semayang. Kerana izin masuk ni tak ada kena mengena bab semayang ni. Demikian juga tidak batas semayang muballigh di belakang imam. Ni belakang imam kita ni ada muballigh. Imam sebut Allahu Akbar, di belakang imam Allahu Akbar. Ini nama dia muballigh, nak menyampaikan kepada sidang makmum pergerakan imam. Imam bangun daripada sujud, kena Allahu Akbar. Jadi muballigh di belakang ni, Bilal di belakang ni Allahu Akbar. Makna panjang Allahu Akbar tu, makna daripada sujud naik ke berdiri. Kalau rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni muballigh. Apa hukum muballigh ni? Allahu Akbar.
Batal ke tak batal? Duk Syekh kita sebut. Jika qasad ia, jika mubaligh ni berniat dengan takbirnya itu menyampaikan kepada para makmum dengan takbir intiqalat, takbir perpindahan ni, perbuatan semayang daripada satu rukun kepada satu rukun. Dia kuat ni nak beritahu ini perpindahan daripada rukun berdiri kepada rukuk, daripada i'tidal kepada sujud, di antara sujud duduk antara dua sujud. Dia kuatkan, iaitu daripada satu rukun kepada rukun yang lain serta imam, dan ia daripada maslahah semayang. Mana tu Syekh kata tak batal semayang. Dia ni baca sama dengan imam, imam pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih lagi dia perbuatan semayang. Maka Syekh kita ni setuju dengan Abu Ishaq, tak batal semayang. Kenapa? Dia masih lagi berkaitan bab semayang, berkaitan bab semayang. Walaupun dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi seolah-olah kontra dengan pandangan ini, tapi kita pakai pandangan ini, iaitu masih lagi dalam semayang, sah semayang. Dia kata bandingan ni macam ni. Tok Syekh kata tak batal, ada dalil? Ada dalil lah kata tak batal? Tok Syekh kita kata ada dalil. Ini bersandarkan dalil. Mana dalilnya? Dalilnya ni dia kata, bandingannya seperti mengajar semayang, iaitu seperti imam mengajar semayang. Kerana Nabi SAW mengajar para sahabat semayang, dia baca kuat. Macam mana para sahabat tahu nak semayang? Melainkan Nabi SAW ajarkan semayang. Setiap perbuatan semayang Nabi SAW kuatkan baca. Sepatut baca Fatihah ketika semayang tak jahar. Mana ketika semayang tak jahar, seperti Zuhur dan Asar, baca tak kuat kan? Tapi Nabi SAW nak mengajar para sahabat baca lepas takbiratul ihram ni, baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Lepas takbiratul ihram, baca doa iftitah. Kemudian selepas baca doa iftitah, baca Fatihah. Baca Fatihah. Kemudian baca surah. Jadi Nabi SAW mengajarkan semua ni dalam keadaan baca kuat, dalam keadaan membaca kuat. Dalam semayang ni ada tempat-tempat kita berdoa. Nanti kita jumpa dalam kitab kita ni. Berdoa ketika mana? Ketika selepas takbiratul ihram. Doa iftitah tu ada doa, Allahumma ba'idni, ada doa. Ada ketika rukuk, ada ketika sujud, ada juga ketika duduk tasyahud akhir. Lepas tasyahud akhir takkan ada doa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini doa di dalam semayang, di antara selepas takbiratul ihram. Tapi kita tak ambil peluang baca doa iftitah yang ada doa. Kita hanya baca Allahu akbaru kabira alhamdulillah katsira. Sedangkan ada lagi bacaan yang lain selepas takbiratul ihram, doa iftitah yang berbentuk doa. Oleh sebab itu dalam kitab kita ni akan bahas belah hujung sekali tempat-tempat berdoa di dalam semayang. Hanya kita selalu memfokuskan doa, iaitu doa waktu sujud. Waktu sujud. Sedangkan ada tempat-tempat yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita berdoa. Oleh sebab itu kenapalah doa iftitah yang ada doa selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kuat dalam semayang.
Baca kuat dalam semayang. Jadi Nabi SAW baca kuat ni batal ke semayang? Iktidal pun baca Allahu Akbar kuat, baca Fatihah kuat, baca dalam rukuk pun Subhana Rabbil A'la baca kuat. Kalau tidak, macam mana para sahabat tahu bacaan dalam semayang macam mana? Kalau tidak, macam mana para sahabat tahu zikir lepas solat? Bermakna lepas solat ni Nabi SAW berzikir kuat kerana nak mengajar. Jadi kalau kita lepas semayang kita zikir kuat, bertujuan kita nak mengajar. Ada orang baru datang ke masjid, kita bawa anak-anak kita ni supaya anak-anak kita ni boleh seronok datang masjid. Kita ajar daripada kecil. Lepas semayang Tok Imam pun berzikir. Kalau kita seorang-seorang nak pergi ajar anak berzikir, tak terajarnya. Ayah ni kalau ngajar anak cepat angin naik. Kau baca? Baca dia pun terlupa. Itu pun terlupa. Kalau ayah-ayah dulu garang. Kau ni tak faham-faham. Mak cikgu ngajar anak cepat angin. Ngajar orang boleh. Tak faham ya, cikgu ulang semula. Tapi kalau ngajar anak tak faham, begitulah. Itu lumrah. Ayah ni kalau ngajar orang ngaji Quran, oh boleh sabar. Anak murid ni tak boleh sabar. Tapi kalau anak sendiri kalau ajar, sikit-sikit tersangkut, sikit-sikit tersangkut. Dah lah. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita nak mengajar anak zikir, Allahu Akbar. Jadi kita lazimkan anak pergi semayang, imam pun zikir kuat. Imam ni nak mengajar. Kita ni sampai kiamat, saya kata, bagi pandangan saya, dibolehkan zikir lepas semayang kuat kerana kita mengajar, nak mengajar. Sebab tak ada satu waktu di sekolah ke di mana ke nak mengajar anak-anak ni berzikir melainkan di masjid lah. Dan dia tidak mengganggu orang lain pun. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah buat, maka tak boleh kita kata hukumkan bid'ah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan semayang baca kuat. Jadi pengarang syekh kita ni kata Nabi SAW pernah ajar baca kuat, dan Nabi teruskan semayang. Maknanya selagi mana berkaitan dengan semayang, suara dikuatkan ke apa ke, tidak membatalkan semayang. Sebab Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama fa'altu haza, sesungguhnya aku lakukan sedemikian ini, lita'tammu bi wa lita'lamu salati, supaya kamu mengikut aku jadi makmum, dan supaya kamu semua belajar cara semayang sebagaimana aku semayang ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu. Dulu masa mengaji kitab Bulughul Maram, anak murid ni baru bertemu hadis ini, bahawa Nabi SAW baca semayang zuhur baca kuat. Dia balik kampung, semayang zuhur dia baca kuat. Dia nak beritahu, dia nanti maghrib Tok Imam lain jadi imam. Imam kampung ni biasa maghrib dia jadi imam. Dia tak masa nak jadi imam semayang maghrib dan semayang isyak. Tapi waktu zuhur imam kampung ni bertugas ni jangan datang, sebab dia baru balik Menuri Ketah apa semua. Jadi dia jadi imam semayang tu, dia baca kuat. Gempar. Gempar. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Nak beritahu orang kampung, tak sia-sia aku ni pergi sekolah agama. Tak sia-sia hantar ni pergi sekolah agama ni, orang kampung ni pergi sekolah agama ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gempar. Kemudian tanya ustaz saya, ustaz baru baca kitab Bulughul Maram ketika itu. Gempar lah. Dia kata sekolah ni mengajar ajaran sesat. Ajaran sesat. Sebab dia baca kuat. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Sebenarnya anak murid ni tak habis baca lagi, baru bertemu hadis tu, dia belum bertemu hadis lain bahawa semayang zuhur dibaca secara tidak jahar. Ini mengaji biar sampai habis.
bawa fitnah, susah pula nak jawab. Susah nak jawab. Itu bukan Wahabi. Nah. Dia tu bukan Wahabi. Nanti orang kata, oh, Wahabi dia ni tak habis belajar. Belum habis belajar. Jadi kita kena tengok. Jadi ustaz pun terangkan, sebenarnya anak murid saya ni dia memang mengaji Bulughul Maram, belum habis lagi. Dia baru tahu, belum jumpa hadis Nabi SAW bersabda, aku buat ini supaya kamu ikut aku, dan aku nak ajarkan kamu cara salat. Berdasarkan hadis itu, pengarang kita kata, kalau masih lagi berkaitan dalam bab semayang seperti mubaligh Allahu Akbar sembahyang ni, berkaitan dalam bab semayang, tak batas semayang. Sama balik kita. Atau mengambil wudu untuk mengajar berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan solat atau semayang untuk mengajarkan mereka cara-cara semayang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati, sesungguhnya aku mengajarkan semayang ini supaya kamu semua mengikuti aku dan mempelajari cara ataupun kafiat semayang aku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jilid yang kelima, hadis yang ke-339 dalam Musnad Imam Ahmad. Masalah 87. Hendaklah makmum menegur imam dengan zikir. Jika imam lupa membaca Fatihah, maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk mengingati dia. Untuk mengingati dia. Kitab kita ni dia ringkas, sebenarnya dia panjang lagi. Kalau dalam kitab Arab ada pembahasan pula, iaitu berkaitan kalau mak bapak panggil kita dalam solat. Kita tengah solat, dia panggil kita. Kalau saya tengah solat, mak pun panggil, Syukri. Nak jawab tak nak jawab? Al-Imam Ruyani dalam kitab Bahrul Mazhab, dia kata dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, wajib jawab dan tidak batas semayang. Dia kata wajib jawab dan tak batas semayang. Pandangan yang sebaliknya, dia kata sebaliknya, tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Pandangan yang ketiga, tidak, yang kata jawab dan tidak batas semayang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau semayang itu semayang fardu, jawab panggilan ibu itu, iaitu wajib. Semayang fardu juga wajib. Macam mana? Pertemuan di antara wajib, ini wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka semayang tu perlu diteruskan. Tapi kalau semayang sunat, dia bukan wajib, panggilan ibu itu wajib dijawab, maka boleh kita batalkan. Boleh kita batalkan. Berkaitan dengan Juraih, kisah Juraih yang dipitnah berzina. Jadi Juraih ni sebab apa? Sebab dia tak faham hukum fiqh. Dia semayang sunat, mak dia panggil, dia terus agak juga semayang, sampai mak dia pun doa benda tak elok, biarlah anakku dipitnah dengan perempuan jahat. Betul dipitnah, sehingga dipitnah. Seorang perempuan ni kata si Juraih telah berzina dengan dia dan melahirkan anak. Maka orang kampung dengar fitnah ni, ini bahaya fitnah. Ini bahaya fitnah, tak ada soal siasat. Ni budak ni, ni budak. Dengan budak aja. Ni budak ni. Budak ni anak siapa? Juraih lah. Orang kata tak sangka Juraih. Orang alim, saya lama dengan si Juraih ni. Takkan Juraih berlakonnya tu berpura-pura alim, berpura-pura ahli ibadat. Orang kampung percaya bahaya fitnah ni. Bahaya fitnah. Jadi runtuhkan rumah si Juraih, bawa budak. Tapi Allah memberi pertolongan kepada Juraih. Maka Juraih kata, man abuka, siapa bapa kau? Kalau kita mengaji Isra wal Mi'raj, wa takallama fil mahdi, berkata di dalam buayan lagi,
Di antaranya itulah kisah Jurai. Kisah Jurai. Jadi man abuka, siapa bapak kamu? Dia baca bismillah, letak kat pusat. Man abuka, siapa bapak kau? Ra'il ghanam, penggembala kambing. Terkejut orang kampung. Karamah seorang yang kuat beribadat. Ni bahaya fitnah. Bahaya fitnah. Kita nampak satu benda, kita terus percaya tanpa kita sediliki. Betul ke tak betul? Tapi Allah menyelamatkan orang yang alim dan orang yang bertakwa. Dan selepas itu Jurai ini sebab dia ahli ibadat, dia tak ada tahu hukum fiqh, menjawab panggilan ibu. Ketika semayang sunat wajib, maka berhenti semayang. Tetapi semayang fardu boleh diteruskan. Oleh sebab itu Al-Imam Ruyani menyebut, wal asahu la tajibul ijabatu fa in ajaba batalat. Kalau ibu panggil ketika semayang fardu, tak payah jawab. Kalau jawab juga batallah semayang, batal semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Jika imam lupa membaca Fatihah, maka hendaklah makmum di belakangnya membaca tasbih untuk mengingatinya. Dan jika ia sedar, dan jika ia tidak sedar juga, subhanallah, subhanallah. Tak tahu tu imam ni apa benda pun. Orang belakang ni kata aku subhanallah, subhanallah, apa benda subhanallah, aku pun tak tahu. Tegur subhanallah, subhanallah, pun tak berubah imam ni. Maka tidak boleh ia tegur dengan kata-kata yang lain daripada zikir, seperti berkata ia engkau tertinggal Fatihah. Imam lu subhanallah, subhanallah, kita pun dah bengang, imam tak berubah juga. Tu imam tak baca Fatihah. Boleh tak cakap begitu? Ataupun tu imam ni kata subhanallah, subhanallah, apa ni? Apa salah aku? Makmum kata tak baca Fatihah. Oh, tak baca Fatihah. Boleh ke tak boleh? Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita tidak boleh, kecuali mazhab Maliki. Mazhab Malik ni dia menyalahi 3 mazhab. Jadi kita ambil 3 mazhab. Imam Malik dia berdasarkan kisah Zulyadain. Zulyadain radhiyallahu anhu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat, kemudian pergi keluar dan memegang satu benda di luar masjid dalam keadaan muka yang begitu merah, macam memikirkan sesuatu. Para sahabat semua tak berani nak tanya, kecuali Zulyadain. Zulyadain tanya, aku siratus salatu am nasita ya Rasulullah? Adakah solat ini dikasarkan ataupun lupa? Ataupun lupa. Tanya para sahabat, betul wahai Rasulullah. Rasulullah tu bergegas, sambung lagi 2 rakaat dan sujud sahwi. Sujud sahwi. Harus Allah lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya syariat. Sebab syariat sembahyang asar dalam 4 rakaat, tiba-tiba sembahyang 2 rakaat. Tujuan untuk mengajar. Tapi sebelum turun syariat, mengaji kitab tauhid, Allah takkan lupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sembahyang asar tu buat 2 rakaat. Kan? Buat 2 rakaat. Pergi keluar, ana terlupalah sepatutnya sembahyang asar ni 4 rakaat. Dia tak boleh berlaku. Kalau kita mengaji dalam al-awarid al-ahliyah ataupun dalam bab al-awarid al-bashariyah dalam kitab Ummul Barahim yang berkaitan tentang kemanusiaan, betul Nabi lupa, tapi Allah lupakan selepas turunnya syariat. Tak ada turun syariat, tak boleh lupa, nanti jadi masalah. Maka harus Allah lupakan apabila telah turun syariat. Macam mana para sahabat tahu? Kerana syariat sembahyang fardu asar 4 rakaat bukan bermusafir. Maka ini perbualan bercakap ni. Terus sembahyang, sambung 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Jadi dalam pandangan Imam Malik, maknanya dalam sembahyang kita boleh tegur imam. Imam Syafi'i kata itu lepas sembahyang. Imam Syafi'i pandang hadis ini, kalau kita lepas sembahyang, tiba-tiba kita beritahu tu imam, 1 rakaat kurang. Ana pun rasa juga tadi. Terus Allahu Akbar, niat sambung. Jangan lebih daripada 6 patah perkataan. Dalam Imam Syafi'i kata jangan lebih 6 patah perkataan. Berdasarkan hadis Zulyadain, ulama kira Zulyadain tanya, Rasulullah jawab, diiyakan oleh para sahabat, 6 saja. Mana di hurufnya jangan lebih 7 kalimat. Ana mazhab Imam Syafi'i berkaitan kalau lepas sembahyang.
Tak perlulah ulang balik sampai 4 rakaat. Tambah saja yang mana yang kurang dan sujud sahwi. Tapi Imam Malik pegang walaupun dalam semayang boleh tegur. Jadi itu pandangan Imam Malik. Kita pakai 3 mazhab kata tak, iaitu batas semayang. Tapi yang berlega di Malaysia ni satu kitab iaitu Fiqhul Wadih nama dia. Fiqhul Wadih ni dia mazhab Maliki. Tok guru ni Syekh Dr. Ismail, Dr. Bakar Ismail ni ulama Azhar zaman saya dulu. Dia alim, selalu keluar TV. Tapi dia mazhab Maliki. Dia mengarang kitab Tafsir Wadih, Fiqhul Wadih, dia mazhab Maliki. Jadi bila mazhab Maliki sesuai dia sebab mazhab Maliki, oleh sebab itu doktor ni, Syekh ni karang kitab nama dia Fiqhul Wadih. Jadi dimasukkan pandangan ini sebab itu pandangan mazhab Maliki. Begitu juga Syekh Sabiq rahimahullah taala mengarang fiqh sunnah. Dia banyak masukkan pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Kerana kecenderungan seseorang. Cenderung seseorang dan suasana dalam negara tersebut. Jadi kalau nak baca kitab Fiqhul Wadih, kena tahu pengarang ni dia adalah Maliki. Kalau dia pakai pandangan tu kerana sesuai dia Maliki. Kitab yang kita baca ni ialah Syafi'i. Jadi hukumnya kalau tegur tok imam gitu batal sembahyang. Seperti berkata ia. Maka tidak boleh ia tegur dengan kata-kata lain daripada zikir. Zikir tak apa, tapi perkataan lain tak boleh. Seperti berkata ia, engkau tertinggal Fatihah. Tok imam tinggal Fatihah dia kata. Atau berkata dia, baca Fatihah. Dia kata. Dan berkata, dan ia berkata juga seperti demikian itu. Nescaya batallah semayangnya. Tok imam kata, oh, aku baca. Apa hukumnya? Batal semayang sama sekali kerana ia mengingatkan imannya bukan dengan zikir. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salatana la yaslu fiha kalamul adamin wa innamat tasbihu wat takbiru wa qiraatul Quran. Ada satu soalan, Ustaz, saya ingin bertanyakan satu soalan. Selepas subuh kita digalakkan duduk sehingga isyraq. Sekarang ni Ustaz sedang menyampaikan ceramah, adakah boleh saya menunaikan solat sunat isyraq di masa Ustaz berceramah? Solat isyraq ni dalam mazhab Imam Syafi'i ia adalah duha juga. Dia ada duha. Berdasarkan riwayat pada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duha 2 kali. Satu kali ketika isyraq, terbit matahari. Kita sekarang ni dah masuk waktu habis subuh, pukul 7 dah habis dah. Hampir pukul 7 dah habis. Jadi kalau kita nak mengaji, menuntut ilmu tu fadilatnya lebih besar daripada sembahyang sunat. Menuntut ilmu lebih besar pahala daripada sembahyang sunat. Isyraq ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan 2 kali. Yang pertama, kemudian yang kedua di waktu duha. Lebih kurang pukul 9. Jadi tak ada nama. Dalam hadis tu tak sebut nama. Yang pertama tak ada nama, yang kedua tak ada nama. Jadi Al-Imam Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu dalam kitab Qutul Qulub berijtihad. Yang pertama tu sebab baru terbit matahari dan tak haram semayang, nama dia isyraq. Yang kedua sebab dia dah panas, nama dia duha. Duha ni dinamakan duha, salatul duha ni ketika mana pasir-pasir dah jadi panas. Kalau duduk di tanah Arab, pasir dah panas lah. Lebih kurang pukul 9 tu dah panas. Itu nama duha. Jadi boleh buat dulu. Siapa berkesempatan semayang sunat isyraq kan, dikirakan duha bagi dia. Nanti dia pergi pejabat dah tak boleh semayang dah. Ada orang keluar subuh nak semayang isyraq tak boleh. Tapi dia sempat waktu time makan, time minum, dia boleh semayang. Maka dapatlah. Inilah rahmat. Oleh sebab itu pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala
Majula dalam salatul duha, isyraq pun duha, duha pun duha. Jadi kita kalau tak dapat isyraq pun, nanti lepas ni solat duha, hasil dah dia. Siapa boleh dapat buat dua-dua, alhamdulillah. Inilah ditegaskan oleh Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, dan pandangan Syekh Abu Talib Al-Makki ini dipetik oleh Al-Imam An-Nawawi dan dimuatkan Al-Imam Al-Ghazali dimuatkan dalam kitab Ihya, dan pandangan Imam Ghazali ini diambil oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dan memuatkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Ada isyraq, ada dinamakan duha. Baca kitab fiqh tak ada isyraq, duha saja. Dua-dua bolehlah. Terlebih afdal siapa boleh buat dua-dua, alhamdulillah. Tapi kalau waktu pengajian ni, lepas mengaji kita pun sembahyang sunat duha pun hasil lahu duha, wallahu a'lam. Itu sebagai pencerahan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي زبت من الهجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.